Okey, kita mula-mula. Terus mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ni, dan insyaAllah malam ini untuk buku kita ni adalah sesi terakhir. Artinya kita dah masuk bahagian akhir bab yang ke-12. Habis bab 12 ni, habislah buku ni. Alhamdulillah, dah berapa lama kita bersiaran, buku ni ada buku dalam 280 lebih. Ini penutup dia. Okay. Kita sekarang berada pada bab yang ke-12, buku Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Bagi yang baru masuk, saya nak share cover buku ni. Perang Syaitan. Okay. Ini buku ni. Ini saja buku ni. Perang Gerila dengan Syaitan. Okey, alhamdulillah kita dah macam saya katakan tadi dah masuk bab yang terakhir. Okey. Dan tajuk bab yang ke-12 ni antara, saya boleh katakan, agak semasa lah dengan orang Melayu, dan antara topik yang kita bincangkan dalam buku ni. Mula-mula sekali kita bincang mengenai kepercayaan tentang jin syaitan dalam budaya Arab. Panjang lebar kita dah bincang sebelum ni. Kemudian kepercayaan tentang jin hantu syaitan dan budaya Melayu, kita pun dah bincang panjang lebar. Lepas tu panduan berinteraksi kitab turas. Sampah tu kalau boleh tu sikit. Kenapa kena bincang pasal kitab turas ni? Sebab bab berikutnya topik berikutnya akan banyak menyentuh riwayat-riwayat dalam kitab-kitab. Dan kita berbincang, bila berbicara berulang kali sebut, bila berbicara mengenai ghaibiyat, benda ghaib macam jin syaitan, dia tak boleh simply kitab sebut. Tak boleh. Dia mesti berdasarkan nas, dalil yang jelas. Nas ataupun dalil yang jelas tentang apa kita bincang. Okey? Sama juga kita sebut juga Israiliyat dalam kitab tafsir, sebab kebanyakan riwayat-riwayat cerita nama jin syaitan ada riwayat-riwayat Israiliyat. Dan Israiliyat tu saya dah jelaskan lagi, itu ada 3 jenis, 3 kategori. Yang diterima bila ada sokongan Quran Sunnah, yang kita tolak sebab mengaruh, yang ketika tidak diketahui status kesahihan dia. Dan kebanyakan Israiliyat duduk dekat nombor 3. Okey, kemudian kita dah mula masuk bincang tentang nama asal iblis ketika hidup bersama para malaikat. Ada riwayat kata Al-Harith cerita dia. Lepas tu Azazil ini yang paling popular. Kemudian seterusnya ada pula cerita mengenai iblis ni ada anak, dan anak dia tu ada buat nama-nama dengan portfolio tertentu. Dan kita berbincang ini semua riwayat-riwayat yang tidak ada sandaran daripada sanad. Jadi kesimpulan cerita macam-macam nama Razal Nabur ke Sabar ke Abi Abdullah Mahfuz ke semua tu kesimpulan yang dibuat yang sangat baik oleh Ibn Siriyah dalam kitab tafsir dia Al-Muharrar Al-Wajiz. Dia kata benda tu tak ada sanad. Jadi kita boleh tanggungjawab lah. Kita tak boleh bertanggungjawab. Jangan dia cuma sahihnya nama khanzab ataupun walah. Okey, kemudian seterusnya kita bincang juga komentar tentang kata-kata syaitan lepas dibaca doa watan kita ni. Kita bincang banyak lebar, syaitan pulas balik. Dan hari ini kita akan masuk kita bincang juga mengenai dakwaan kewujudan 7 nama syaitan dalam Al-Fatihah kalau kita salah baca. Ini bersama saya ada sangkal sebab benda ni tidak ada nas. Sebab aku buat cerita ni atau bawa cerita ni
dalam kitab ni, Miftahul Jannah, Syekh Muqayyid bin Mas'ud Al-Banjari. Kita hormati dia sebagai ulama dan kitab ni kita kategorikan sebagai kitab turas. Tapi oleh kerana jin syaitan benda gaib, dia mesti bawa dalil. Dia kata ni kesimpulan tujuan nama syaitan dalam Fatihah akan muncul sekiranya tidak dibaca dengan tajwid. Kita tahu baca Fatihah itu penting dengan tajwid, tetapi nak mendakwa, kalau salah baca, panggil nama jin, nama setan, itu perlu kepada dalil. Bila tak ada dalil, payahlah kita nak bertanggungjawabkan benda itu. Okey. Kemudian ni hari ini. Dan insyaAllah ini penutup lah. Dan sebenarnya isu ni lah yang antara pendorong utama lah saya tulis buku ni. Tahun 2012 dulu. Ini buku ni, buku pertama saya tulis buku pertama saya. Dan antara pendorong kenapa saya tulis buku ni adalah isu ni. Isu ni. Saya ada tarikh pada hari Sabtu 17 Disember 2011. Dalam rancangan ni, dia punya panelis pada masa itu adalah Ustaz. Ustaz ni kalau dia keluar appear di TV, dia akan bawa tajuk perbuatan Islam, pengamal perbuatan Islam. Dan biasalah kita orang Melayu suka benda macam tu. Cuma kadang-kadang kita nak kena betulkan persepsi. Perbuatan Islam ni, dia kena definisi, kita kena betul lah. Jangan kita kata perbuatan Islam ni perbuatan hak baca, ruqyah, jampi dan sebagainya. Mudahnya Islam itu parameter Islam ataupun tidak, 3 benda. Yang pertama akidah yang betul. Yang kedua akhlak yang terpuji. Yang ketiga syariat. Halal haram, sah batal, perkara itu perlu diambil kira. Jadi kalau skim perubatan itu comply dengan ketiga-tiga ini, kita boleh kata dia perubatan Islam walaupun dia adalah perubatan moden di hospital. Dan Islam ni mengambil kira aspek, kita kata apa, aspek saintifik. Dia panggil sunnatullah. Kita hidup di alam ni ada 2. Satu dipanggil syariatullah. Syariatullah di Islam lah. Halal, haram, akidah, semua sekali. Satu lagi dipanggil sunnatullah. Sunnatullah ni general law atau kita kata sains. Okey. Bila kita kata perubatan yang moden di hospital, yang dihasilkan melalui kajian, dan bila pergi berubat, tak adalah sampai mensyirikkan. Doktor tak kata dia sembuhkan penyakit itu, dia berikhtiar. Dan Nabi pun suruh berubat. Kemudian doktor pula comply dengan syariah, tidak menggunakan benda-benda yang haram. Lagi doktor pun tidak ambil kesempatan nak cabun ke pesakit-pesakit dan sebagainya. Itu perbuatan Islam lah. Kita kena betulkan balik. Ada pun hak jenis baca jampi semua sekali tu. Kalau sekiranya dalam kita kata rawatan dia, walaupun dia mendakwa dia ni pengamal perbuatan Islam, tapi masa dia rawat orang tu, dia tak jaga etika aurat, dia tidak menjaga etika akhlak dan syariat pun dilanggar. Contoh benda akidah pun dia rosak. Contohnya dia kata dia perbuatan Islam, tetapi masa dia merawat pesakit, dia tilik. Dia kata saya nampak ada orang sihir awak. Sihir awak ni sekian. Sedangkan bercanggah benda tu. Memang betul bercanggah dengan hadis. Jadi kena define balik. Kena pastikan. Kita kata definisi perubatan Islam itu kita faham betul. Jangan kita kata itu perubatan moden, ini pula perubatan Islam. Kenapa kesilapan meletakkan definisi itu menyebabkan orang beranggapan hospital bukan perubatan Islam. Saya nak cuba perubatan Islam. Okey. Lepas tu penceramah ni saya tak pasti sebut nama lah. Saya rasa tuan-tuan kenal lah. Ini perubatan apa? Pengamal perubatan Islam. Dia kata dia telah mendakwa. Dia kata jin ni ada beberapa nama yang sering mereka gunakan. Nama tersebut pula popular dalam kalangan Melayu. Lalu dia berkata, berdasarkan pengalaman merawat pesakit di klinik perubatan Islam dia kata pesakit yang mengalami gangguan misteri, pesakit yang mengalami gangguan misteri ini, biasa nama mereka ada berkait dengan nama jin. Nama dia Najwa, Erisha, Batrisha, Christina, Zakwan. Dia kata ini nama-nama yang digunakan dalam kalangan bangsa jin. Itu yang pertama. Jadi kalau dia kata bukan tak boleh panggil anak kita dengan nama-nama ni. Kalau boleh jangan bulat-bulat. Najwa, Erisha. Kena tambah sikit. Nurul Najwa, Siti Erisha. Ataupun kata Nur Batrisha. Atau Nur Christina. Ataupun Muhammad Zakwan. Sebab kalau sebut Najwa, Erisha, Christina, Batrisha dan sebagainya, kita sebut sekadar yang ni,
Ini kata nama-nama jin biasa pakai. Kita panggil anak kita Najwa, jin ni ingat, panggil dia, dia pun pusing. Lepas tu lama kelamaan, benda ni akan menyebabkan jin tu berdamping dengan anak-anak kita, lalu kita dapat sakit misteri. Jadi bila benda ni keluar masa tu ni, dalam tanya nak Ustaz, saya ingat lagi, ya, bukan setakat tu tengok penceramah ataupun dia ada keluar buku, Seindah Nama Semurni Peribadi. Anda memang disebut pada muka surat ni. Dia kata menyenaraikan nama jin yang disusun dalam susun atur abjad Rumi. Jadi soalan yang mudah untuk kita bincang, macam mana dia tahu itu nama jin? Macam mana dia tahu itu nama jin sedangkan jin syaitan ni benda ghaib. Benda ghaib yang kita tak tahu disiplin dia. Kita tak tahu melainkan dengan sumber wahyu. Macam tadi, kenapa Nabi kata nama syaitan nak kacau orang solat, nama dia Khinzib ataupun Khazab. Macam Nabi tahu? Wahyu. Nabi itu sumber wahyu. Tiba-tiba macam ustaz biasa tak tahu. Berdasarkan pengalaman saya. Kalau pengalaman dia sekalipun, secara etikanya, supaya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, lebih lagi pada orang awam, dia tak boleh cerita secara terbuka dalam TV. Sebab apa tuan-tuan, bila berlaku benda tu, saya ingat lagi, masa tu kami dalam NGO Mursyid. Bila benda ni berlaku, Presiden Mursyid masa tu, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia tanya kami dalam WhatsApp group. Sebab dalam masa tu anggota Mursyid ni banyak yang di pelbagai bidang. Dan ada murid Datuk Harundin. Dan biasa kita belajar lah. Lepas tu dia tanya, ada tak entum semua pernah dengar kata ni nama-nama jin? Kalau silap sebut boleh datang ke sakit misteri. Dalam grup kami, ramai yang kita kata murid kanan almarhum Datuk Harundin, belajar Datuk Harundin dan biasa merawat orang kata kami tak pernah dengar. Ringkas cerita bila Dr. Zaharuddin rujuk kepada almarhum Datuk Harundin, Datuk Harundin jawab dengan apa? Dijawab dengan ayat. Dakwaan penceramah tersebut perlu ditolak kerana ia telah menyentuh sempadan alam ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Ayat ni. Bila Dr. Zaharuddin tanya almarhum Datuk Harundin jawab apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kata kalau Muhammad, tak ada siapa pun tahu benda ghaib di langit ataupun di bumi melainkan Allah. Itu jawapan seorang yang alim. Orang alim. Kita kata belajar, faham akidah dan sebagainya. Dia kata kita macam soalan kita kata macam mana dia boleh tahu sedangkan benda ghaib. Dan prinsip dia tak ada siapa yang tahu benda ghaib melainkan Allah. Jadi nak dakwa ini nama sekian, nama jin. Jin makhluk yang tidak dapat dilihat. Kita pun tak tahu maklumat mengenai jin kecuali melalui sumber wahyu sahaja. Jadi kesimpulan dia, sandaran pengalaman dekat jin, pengalaman saya dekat klinik perubatan saya, itu tak boleh jadi hujah untuk menanggapi alam ghaib. Apatah lagi bila disebut secara terbuka dalam media macam hari itu, riuh. Memang menimbulkan kita kata riuh semua. Sebab apa masa tu? Saya ingat lagi, orang berderet pergi ke JPN. Kenapa nak tukar nama? Sebab saya risau anak saya takut kena gangguan. Sebab ni nama-nama misteri. Dan bukan setakat tu tuan-tuan, saya pernah dapat orang share surat sokongan daripada qadi sebuah daerah kepada pihak JPN. Mangkali mak ayah ni nak pergi tukar nama, lepas tu JPN tolak. Sebab benda ni tak konkret. Lepas tu kena minta sokongan daripada daripada qadi daerah. Lepas tu surat tu saya qadi daerah sign, tulis. Dia kata sokongan untuk menukar nama. Lepas tu bawah justifikasi dia, kerana menurut perubatan Islam, nama Batrisya ataupun Najwa ni adalah nama-nama jin yang mana boleh mendatangkan sakit misteri. Nampak ada impact dia tu. Dan saya katakan benda ni bahaya sebab dia boleh membawa pada khurafat. Percaya benda tak ada sandaran, tak ada asas. Okey. Lepas tu bila benda ni riuh, si penceramah tu biasalah dia kena react lah. Dia kena react dan dia kena jawab. Lepas tu dia jawab lah. Dia kata, nama ni penting. Kita tak nafikan nama penting. Sebab ada hadis Nabi. Nabi kata, inna habba asma'ikum idallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama paling Allah sukai adalah Abdullah ataupun Abdurrahman. Sebab ia nama yang menyandarkan direct kita kepada Allah. Tetapi, kata nas ini tak boleh kita guna untuk menyokong idea kita. Sebab idea si penceramah tu in the first place silap. Sebab apa?
sebab dia cerita benda ghaib tanpa sandaran. Kemudian dia kata itu pengalaman dia dalam kita kata perubatan di klinik-klinik dia. Sepatutnya dia tak boleh cerita secara terbuka. Kalau dia nak cerita juga mungkin tertutup. Contoh dia jumpa orang tu kata anak saya selalulah macam kata mengacau-acau malam. Nama apa? Nama Najwa. Kalau setahu saya nama ni berdasarkan pengalaman saya boleh sakit sekian. Jadi tak payah pakai nama ni atau panggil nama full Nur Najwa. Kalau tubuh secara tertutup gitu pun orang boleh petikai lagi. Kesahihan itu sebab dia sesuatu yang berbentuk ghaibi, benda ghaib. Apatah lagi sebut secara terbuka dalam media. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang pepatah Arab mengatakan, dia kata apa? Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Kamu berbeza dengan orang, kamu akan dikenal. Nah, itu apa kaedah apa orang Arab tulis kata pepatah Arab. Sebenarnya betul. Kita ni kalau kita nak popular, kita buat pelik sikit. Berbeza dengan orang lain. Orang lain pakai baju, contoh pakai baju biasa, kita buat baju macam tong sampah sikit. Ataupun kita ambil kain gebor, kain selimut tu, kita gulung, buat macam bunga ros, macam cerita 2-3 hari ni, orang nak share gambar, ada artis buat fashion. Pakai lagu tu pelik pada orang. Orang kena, siapa tu? Siapa tu pakai pelik sangat? Kena. Ataupun kalau kita nak popular lagi, orang lain pergi sembahyang Jumaat pakai baju Melayu. Sekali kita pergi sembahyang Jumaat pakai baju renang. Orang tengok dan orang kenal. Dia tu kata itu satu kita kena perhati. Jangan nak berbeza sangat orang. Ataupun antara cara nak popular ni kita berbeza dengan orang. Jadi bagi saya tindakan si penceramah tersebut benda ni adalah satu kesilapan dan dia telah buka pintu kepada banyak perkara lain. Dan tuan-tuan saya ingat benda ni habis setakat tu sebab cerita ni tahun 2011 ni. Saya ingat ada satu hari saya duduk di UAE, masa tu nak mula kelas lah. Saya sampai awal sikit lah di kelas saya nak mengajar kelas malam, kelas mula 8 sampai 10. Saya sampai dah pukul 7, masa tu dekat maghrib lah. Saya pun dah kunci pintu, letak beg, kunci pintu, saya nak pergi solat maghrib lah ke masjid UAE. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang dalam remang senja dengan anak dia. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Saya kata, Waalaikumsalam, tanya apa, ada apa? Dia kata, betul tak Ustaz? Dia kata, Balqis ni nama jin. Kalau pakai ke anak kita boleh sakit misteri. Saya terkejut. Benda tu dah berlalu. Berapa tahun dah, tapi orang duk pegang lagi benda tu. Saya berkata, tak betul tu. Tak betul. Tak ada apa. Dan saya ingat saya dah ramai juga tokoh-tokoh agama menafikan benda ni. Jadi nak mendakwa benda tu, nama jin syaitan boleh datang ke sakit misteri, kena berhati-hati sikit lah. Jadi lepas ni tuan-tuan jangan duk percayalah. Gitu. Okey. Dia kata sini ada 5 nama. 5 nama yang boleh mendatangkan sakit misteri. Dan bila kita perhati antara yang paling sinonim, paling dekat lah, macam ada nas mengatakan seolah-olah, ini nama syaitan, nama jin. Pendekat Najwa berbanding Erisha, Batrisha, Christina, Zakwan. Ni tak berapa nak menonjol berdasarkan nas. Tapi saya dah cek-cek masa nak menjawab dakwaan si penceramah ni. Saya buka kitab semasa ni, jumpalah. Rupanya ada ayat Quran. Tengok. Ayat kata, Allah kata, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min. Allah kata tegasnya sesungguhnya perbuatan an-najwa. Najwa ni bisik. Kau tak tahu tak? Itu bisik. Minasyaitan adalah daripada hasutan syaitan. Jadi kalau orang nak defend lah pandangan ustaz tu, mungkin dia akan ambil ayat ni. Betul lah ustaz. Si fulan ustaz perbuatan Islam cakap sebab main Quran tersebut innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya najwa itu daripada syaitan. Dia pun baca ayat ni. Saya kata kurang tepat juga sebab ayat ni ada konteks dia. Ayat ni jangan baca ayat ni je kita nak baca. Adab kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Adab kita dengan Al-Quran, kita kena baca full konteks. Surah ni surah Mujadalah. Kita baca ayat sebelum. Ayat sebelum dan ayat selepas ni cerita mengenai pokok munafik di Madinah. Mereka buat macam-macam untuk menentang menyakiti hati Nabi dan juga orang beriman. Dan antara benda yang mereka buat, pokok munafik duduk sama-sama dia akan bisik untuk merancang plot jahat. Bisik untuk merancang plot jahat nak jatuhkan umat Islam dan sebagainya. Lepas tu Allah Ta'ala pun jawab, Allah kata innaman najwa
minasyaitan, sesungguhnya tindakan mereka berbisik-bisik nak buat jahat itu adalah daripada hasutan setan. Untuk jadi orang beriman itu apa? Ya. Okey, ni bagus. Terima kasih Syafira tu yang share dekat chat. Maksud bukan nak kata benda tu nama setan. Perangai berbisik untuk jatuh ke umat Islam itu adalah daripada hasutan setan. Jadi orang munafik benda tu didorong oleh hasutan setan. Bukan nak kata najwa, tu daripada setan. Ini kadang-kadang cara kita petik nas ayat Quran tu kena berhati-hati sebab ini kalamullah. Kalamullah perlu kita faham mengikut konteks benar. Dan alhamdulillah lah macam sekarang ni host kita, program kita anjurkan sekarang ni adalah di host oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia ni tuan-tuan, dia sebuah macam kita kata NGO lah. Platform online, dia ada Facebook page dia. Dia menganjurkan kelas-kelas untuk bantu kita orang awam ni faham Al-Quran melalui jalan tadabbur. Dan tadabbur ni bukan boleh simply. Dia ada disiplin ilmu. Dia antara contoh mudah nak tadabbur ayat supaya kita tidak terpesong. Mudah-mudah nak kata innaman najwa minasyaitan. Nama najwa ni daripada golongan nama setan. Tak boleh, kena tengok ayat sebelum dan selepas. Jadi tuan-tuan, dah lama saya sebut pasal tadabbur ni, Akademi Tadabbur ni banyak membantu ataupun menganjurkan kelas online secara percuma. Jadi tuan-tuan, kalau siapa rasa nak kita kata menyumbang sebab orang belajar, orang pun dapat manfaat, dapat ilmu, mungkin boleh berubah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebab nak sustain page ni dan juga kita kata untuk program-program sebegini perlu kepada dana. Jadi tuan-tuan boleh bagilah sumbangan ikhlas untuk program-program Akademi Tadabbur ni. Dekat chatting ni ada adminnya bagi nombor akaun kalau tuan-tuan nak menyumbang. Okey, itu. Kemudian ayat ni tengok dia kata hanya menyebut perbuatan berbisik dengan kejahatan macam dilakukan oleh pokok munafik ni adalah hasutan syaitan, bukannya nama setan. Selain daripada itu, kalau kita nak kata bisik-bisik ni majoritinya memang tak boleh lah. Tetapi ada juga bisikan yang baik. Bisikan baik, tengok surah An-Nisa. Allah kata la khaira fi kathirin min najwahum. Tak ada kebaikan pun pada kebanyakan bisik-bisik mereka, pokok munafik ni. Kalau nak bisik juga, 3 benda. Illa, melainkan man amara bisadaqatin, siapa nak suruh orang bersedekah. Kenapa? Ikhlas lah tu, tak bagi buat cek besar-besar, biar senyap-senyap boleh bantu orang. Atau ma'rufin, ataupun kita bisik nak buat benda baik supaya ikhlas tu lebih orang tak tahu. Atau islahin bainan nas, ataupun bisik-bisik untuk damaikan orang bergaduh. Ia dengan bergaduh sebab salah faham. Jadi kita pun perancang plot. Dan plot tu mesti dah dilakukan secara najwa. Najwa, secara berbisik untuk kebaikan. Jadi kalau nak kata najwa minasyaitan semata-mata bulat hanya pada ayat ini, tak kena. Sebabkan najwa ni adalah perbuatan. Majoriti perbuatan najwa bisik ni adalah perbuatan yang tak elok. Tetapi ada juga yang elok. Bahkan bukan sakat itu, najwa ni membawa kemudian bila kita derive lagi perkataan itu, dia akan jadi munajat. Najwa, munajat ni berbisik. Bisik maksudnya bermunajat kepada Allah. Macam Allah Ta'ala puji Nabi Musa dalam ayat ni. Allah kata wanadainahu min janibit turil ayman. Kami panggil dia di sebelah gunung Tur Sinai belah kanan. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia najiyya, dalam keadaan dia bermunajat, berbisik kepada kami. Maksud bisik-bisik ni ada yang positif, ada yang negatif. Bukan sakat tu. Ketika sedang menegur para sahabat Nabi agar tidak meninggikan bacaan Al-Quran dalam masjid sehingga ganggu orang lain solat, Nabi pun guna perkataan munajat ataupun berbisik. Tengok Nabi tegur. Nabi kata ala inna kullakum munajir rabbahu, setiap kamu sedang bermunajat, berbisik dengan Tuhannya, beribadat. Janganlah sampai kamu menyakiti satu sama lain. Jangan angkat tinggi-tinggi baca Quran tu ataupun apa-apa dalam solat sehingga mengganggu orang lain nak beribadat. Maksud perkataan munajat itu yang berasal perkataan najwa tu bukan negatif, dan tidak boleh kita bulat-bulat pakai ayat di atas ni. Innaman najwa minasyaitan. Nak kata betul lah ustaz tu cakap najwa ni nama setan, nama jin. Tak betul. Sebab ini konteks yang khusus. Waktu tuan-tuan kita kena berhati-hati dalam berbicara. Lebih-lebih lagi bila melibatkan Al-Quran. Dan dalam kes ini, kesimpulan saya boleh katakan dakwaan mengaitkan nama tertentu
dengan nama anak jin sehingga boleh mendatangkan penyakit misteri ini adalah satu dakwah yang kabur, tidak berlandaskan hujah wahyu dan tak boleh dipegang. Lebih-lebih lagi macam saya katakan tadi, ini dah menyentuh sempadan alam ghaib yang hanya Allah tahu dan Allah Ta'ala beri berdasarkan wahyu dia sahaja. Jadi kesimpulan lepas ni cukup-cukup lah. Kita tutup cerita. Penting untuk kita letak nama anak kita nama anak yang baik-baik. Bukan letak jangan nama anak untuk glamour sahaja. Tetapi janganlah pula kita percaya. Lepas tu kalau tuan-tuan ada nama anak hak lima tadi tu, tak payah dia sibuk nak tukar takut kena sakit misteri. Itu boleh membawa kepada khurafat lain. Khurafat lain. Okey, habis kita masuk bahagian berikut ini yang terakhir sebelum kita berhenti dan habis dah buku ni ini bahagian terakhir sebelum kita berhenti. Ini cerita mengenai injak. Saya tengok bahagian bawah ni. Ini. Habis. Kesimpulan. Ini penutup buku ni lah. Penutup buku ni. Okey. Bahagian berikutnya sebab dalam perbincangan kita bila kita sebut mengenai nama jin ni, antara yang biasa keluar Damia apa sama? Damia ni gini, kesimpulan Cik Arif, jangan kaitkan nama-nama tu dengan nama jin yang boleh datang sakit misteri. Itu idea asal perbincangan. Bukan nama apa sekalipun, tak kisah. Yang penting nama tu kena baik. Maknanya jangan glamour semata-mata. Nak tahu Damia ke apa, kena cek dengan orang bahasa Arab lah. Kadang-kadang kita main letak bunyi macam Arab tapi sebenarnya bukan Arab. Safiyah, suci. Kita nampak banyak glamour sikit. Safia, macam orang putih. Berarti kita kata dia adalah suci. Macam kurang tepat lah. Okay. Okey. Komentar tentang hadis Nabi dan asar. Asar ni riwayat sahabat tabi'in tentang nama jin yang beriman kepada Rasulullah. Dalam Quran, bila kita nak tahu cerita mengenai jin yang beriman dengan Nabi ataupun sahabat Nabi dalam kalangan jin yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran kita kena buka surah ni. Surah mana? Surah Al-Ahqaf. Dan juga surah Al-Jin, ada dua ayat. Surah Al-Ahqaf ni cerita bagaimana first time Nabi bertemu dengan jin tu datang dan diarahkan jumpa dengan Nabi. Cuma kalau perhati ayat ni tidak disebut nama jin tu. Dan begitulah cara Al-Quran dalam interaksi dia. Al-Quran bila Al-Quran nak sampaikan sesuatu, dia akan sebut benda penting saja. Kalau tak penting dia tak sebut. Contoh, Allah kata apa? Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin, ingat bila kami halakan serombongan jin. Disebut nafar. Dalam bahasa Arab nafar ni angka jangkaan 3 ke 10. Jin ni sekumpulan, pergi jumpa. Apa yang perlu kita imani di sebalik ayat ni, memang jin pergi bertemu dengan Nabi. Detail dia, jin tu berapa, 3 ke 9, 7 ke 8 ke, itu tak perlu kita tahu. Ataupun jin ni siapa nama dia, itu pun tak perlu kita tahu. Itu sekadar perincian-perincian yang tak banyak memberi faedah kepada nak meningkatkan iman, tambah ilmu pengetahuan. Cukup kita kata dakwah Nabi ni merentas alam manusia dan juga alam jin. Cukup, macam tu ya. Tetapi kadang-kadang ulama tafsir ni ataupun para ulama dia akan carilah sebab dia dah kerja dia. Bidang dia, kerja dia tulis, dia nak mengkaji secara lebih mendalam supaya kita orang kemudian dapat manfaat. Dia kata nafar 3 ke 10 ataupun 3 ke 9. Siapa ni? Dia cari jumpa riwayat. Contoh dia kata okey. Kesimpulan generasi awal jin ini diiktiraf sebagai utusan Rasulullah ataupun kita kata macam sahabat Nabi lah. Dia pun cari, lepas tu jumpa nama-nama. Kita tengok, ni satu lagi hadis. Dan sebuah hadis tentang larangan menggunakan tulang dan juga najis sebagai alat beristinja, nak sucikan najis. Rasulullah pernah menceritakan tentang jin yang datang bertemu baginda minta bekalan makanan. Nabi kata, dua benda ni jangan usik. Ni tulang dengan najis jangan usik. Kenapa? Ia adalah makanan jin. Sesungguhnya Nabi kata satu rombongan jin nasibin. Nasibin nama tempat di Tanah Arab.
Dialah sebaik-baik jin telah datang menemuiku lalu minta bekalan makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar menjadikan makanan daripada tulang dan najis haiwan bagi mereka. Nak lebih spesifik, kalau kita makan, kita baca bismillah. Kalau kita baca bismillah tu, kemudian yang ayam tu habis tinggal tulang, kita buang. Ayam tulang tu, bismillah kita, dia akan jadi ayam balik, full package ayam, menjadi makanan. Siapa? Jin hak beriman. Jadi, nas-nas memang sebut, ni ada jin daripada nasibin. Wafdun, kumpulan lah. Rombongan. Ini pula jin, jin. Tapi siapa namanya? Quran tak sebut. Quran tak sebut. Tetapi para ulama macam contoh ni Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli. Dia kaji. Dia kata jin yang beriman kepada Nabi dalam surah atas tadi surah Al-Jin dan juga surah Al-Aqaf ni, dia kata berasal pada Nainawa, sebuah tempat di Iraq. Manakala jin hak minta bekalan makanan tu nama daripada berasal pada Nasibin, nama tempat. Lepas tu dia siap senarai nama generasi awal jin tu ialah disebut ni. Jadi soalan dia, soalan bagus. Dia kata jin hak datang jumpa Nabi hak beriman tu ada beberapa nama. Satu nama Zauba'ah. Zauba'ah puting beliau. Al-Arqam, Al-Adras, Hasir, Lashqam, Saliq, Syasir, Khadir, Hasa dengan masa. Okey, dia sebut ni. Kalau kita baca dan dalam pelbagai riwayat mereka ini disebut sebagai rombongan jin pertama yang bertemu dan beriman dengan Nabi. Sebagaimana direkodkan dalam surah Al-Ahqaf. Nih, kita tengok 78. Nih, 78 ni contohnya Imam Badruddin Asy-Syibli dia butuh di buku Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Disebut nama ni. Sama juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis. Disebut juga dalam kitab Al-Isabah yang tepat fi ma'rifati sahabat dalam mengenal para sahabat. Sama juga Imam Al-Hakim dia bawa benda ni. Jadi kesimpulan dia macam mana para ulama ni boleh tahu sebenarnya jika ada sesuatu di dapur yang terbiar contoh dalam tong sampah akan menggunakan jin pada waktu malam. Allahu a'lam. Setakat saya baca tak adalah pula Nabi sebut macam ni. Tak adalah pula Nabi sebut macam ni. Tikus ya. Jadi yang penting kebersihan tu lah. Jangan ada kepercayaan mengundang jin pada waktu malam. Bila benda ni tidak disebut dalam nas Al-Quran dan juga hadis sahih, kita tak perlu percaya. Orang cakap pun tak tentu betul lah. Jadi kita kena elakkan benda macam tu. Kita dah jangan mudah percayalah kalau tidak ada nas. Nanti tak apa. Terima kasih. Bagus soalan tu. Jadi kesimpulan macam mana dia orang boleh tahu ni? Allahu a'lam. Mungkin berdasarkan riwayat. Oleh kerana ini adalah athar. Balik. Athar. Bila sebut athar ni, kita kata apa? Athar ni, maksud dia athar, dia adalah pandangan tabi'in, murid ataupun pandangan sahabat. Tidak ada kepastian. Sama macam atas tu nama anak-anak iblis 5 ekor. Siapa nama dia? Zalnabur. Oleh kerana tidak ada riwayat sahih, kita tak perlu telan bulat-bulat. Kita tak perlu telan bulat-bulat percaya 100%. Walaupun ditulis oleh para ulama hadis. Jadi kita kata mungkin ini riwayat yang mereka dapat perolehi. Lalu kita tak perlu pegang secara pasti, secara jazam. Inilah namanya. Cukup kita kata penambahan maklumat sahaja. Sebab dia balik kepada benda ghaib mesti berdasarkan sandaran wahyu. Sandaran wahyu itu mesti ada sanad dia lah. Al-Quran dan juga hadis. Okey, habis. Yang kedua, ini hak disebut dalam riwayat. Athar. Sama juga saya katakan tadi. Kita tak perlu 100% bulat-bulat percaya. Dia kata ada riwayat sebut lagu tu. Tapi prinsip dia mudah. Benda ghaib ni mesti ada sandaran wahyu. Kalau sekadar sebut dalam kitab dan riwayat, mungkin ya, mungkin tidak. Tak payah kita ambil pok sangat. Gitu. Tapi oleh kerana benda disebut dalam riwayat dan athar, untuk pengkayaan maklumat kita, saya sebutlah juga. Okey, cerita dia gini. Nama Surraq. Nama Surraq disebut antara satu jin yang awal memeluk Islam. Cerita dia athar. Athar ni riwayat lah. Bukan hadis Nabi, athar. Kisah berlaku pada tabi'in sahabat. Hadis tu direct. Kata-kata Nabi, tengok. Pada satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui padang pasir yang kontak. Ya, buka kipas.
tutup lampu dapur ya, bazir elektrik. Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu ikut padang pasir yang kontang, tutup lampu dapur. Okay. Lepas tu dia tengok ada ular mati. Dia pun turun, dia pun ambil baju dia hak lebih, dia bungkus ular tu, dia pun tanam. Tiba-tiba terdengar suara ghaib. Suara tu kata apa? Rahmatullahi alaika ya surrak. Rahmat Allah buatmu wahai surrak. Siapa surrak tu? Ular mati. Yang jin nak mati. Dia kata fa ashhadu, aku bersaksi, suara ghaib. Ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi wahai surrak, aku memang dengar dulu Nabi cakap. Nabi kata pertama tu ya surrak, kamu ni surrak, satu hari nanti kamu akan mati fi falatin min al-ard, di kawasan yang terpencil, kawasan kontang. Yadfinuka khairu ummati, kamu ni lepas mati kamu akan dikebumikan oleh manusia terbaik umatku, Umar bin Abdul Aziz tu lah. Waktu Umar bin Abdul Aziz berkata, man anta yarhamukallah, siapa kamu ni hak bercakap? Suara dengar, orangnya tak ada. Lepas tu kata suara tu, ana rajulun minal jinni, aku ni, dia kata lelaki jin, maksud bangsa jin, lelaki bangsa jin. Wa hadha sirrak, lepas tu hak mati tu nama dia sirrak. Walam yakum mimman baya'a Rasulullah minal jinni ahadun ghairi. Habis dia kata hak pernah apa berbai'ah, maksud menerima, beriman kepada Nabi dulu zaman turun surah Al-Ahqaf tadi tu, zaman turun surah Al-Jin masa di Mekah tu, hak tinggal tak ada aku seorang, oleh habis dia mati. Ini surrak ni dia mati. Lepas tu kita pun terfikir kenapa ular. Dia gini tuan-tuan, jin ni kalau dia dalam bangsa jin, dalam fizikal dia kita tak nampak. Tetapi dengan izin Allah, jin ni dia boleh menjelma dalam rupa lain. Sebab tu apa yang Nabi ajar, kalau ada ular dalam rumah, kita jangan terus bunuh. Kita kena buka pintu bagi laluan dia keluar. Kita kena bercakap dengan dia. Kata okey, boleh jadi kamu ni ular bangsa jin. Kalau kamu ni bangsa jin, ini rumah aku. Okey, tolong keluarlah. Kita bagi tahu dia. Lepas tu lepas 3 hari, ataupun kalau baca tu kata 3 hari tak selesai, ular tu tak keluar juga, dia binatang. Ular boleh mengancam. Kita boleh bunuh. Sebab apa hadis cerita apa cerita, dia pernah seorang lelaki dia masuk ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, tak selesai. Ke Abu Sa'id Al-Khudri, saya lupa nama sahabat. Masa dia masuk, tengah si sahabat ni tengah duduk solat. Lepas tu dia tengok ada ular macam duduk kawasan dekat rumah lah. Dalam rumah tu, lepas tu dia pun macam nak pergi pukul ular tu. Tiba-tiba sahabat Nabi tengok solat ni angkat tangan bagi isyarat. Kul, jangan. Dia pun tunggu lah. Lepas kamu tu habis solat, lalu sahabat Nabi berkata, ada cerita dulu. Masa tu, masa berlaku apa kita kata perang Ahzab, perang Khandaq. Dan ketika berlaku perang Khandaq ni, Nabi bahagilah distribute tugasan untuk gali parit ni. Untuk gali parit nak menghalang tentera bersekutu, tentera Ahzab tu datang. Lepas tu ada seorang sahabat ni dibawa kahwin. Dia berkata ke Rasulullah sallallahu, aku nak balik sekejap. Nabi kata bawa lah senjata. Kenapa? Takut Yahudi Bani Quraidah serang hendak daripada dalam. Dia pun balik. Bila dia balik, sampai ke rumah dia, isteri duduk di luar. Dia cemburu lah. Dia pun nak pukul isteri dia. Isteri kata sekejap. Tengok dalam rumah. Lepas ada ular dalam rumah. Dia pun tanpa soal, dia terus pergi bunuh ular tu. Dan berlaku pergelutan. Lepas dia kata, sahabat aku tak tahu siapa mati dulu. Ular tu mati dulu ke ataupun si sahabat muda bawa kami itu mati dulu. Bila benda dilaporkan kepada Nabi, Nabi kata di Madinah ni ada jin. Ada mana hadisnya? Saya cuba cari hadis tu. Saya pun tak ingat matan dia. Inna fil madinati inna fil madinati jinnan. Ni. Hadis ni sekejap kita tengok sikit. Okey, ni. Durar hadis. Tuan-tuan berdapat skrin saya? Takut saya
Boleh eh? Boleh nampak skrin saya? Di tengah duk scroll, pusing-pusing. Screen kosong, Ustaz. Okey, boleh. Kosong lagi sebab apa? Dia tengah duk apa? Room. Ataupun kalau tak ada dalam internet tu. Okey, ada. Okey, hadis ni dia kata uqtul hayyati kulluhunna faman khafa okey. Mana dah matan ni, mana hadis ni? Okey. Okey, tengok hadis ni. Hadis ni kata hadis dalam sahih. Sahihain, sahih Bukhari Muslim. Hadis riwayat Abdullah apa dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular, Nabi kata. Waqtulu dzatufyatain, dan bunuhlah yang mempunyai dzatufyatain, yang bertanduk dua. Macam rattlesnake ada tanduk. Wal abtar, ni nama je spesies ular tu lah. Fa innahuma tusqitanil habal. Kenapa ular tu bahaya, yang bisa dia ataupun ganas yang muka dia tu boleh menyebabkan wanita mengandung gugur. Wa tutmisanil basar, dan boleh membutakan mata. Ini hak jenis sembuh. Hak jenis sembuh apa? Sembuh bisa tu. Okey. Okey, kemudian ni cerita. Okey, patut hadis juga dalam Sahih Muslim kata annahum akhbaruhu, orang bagi tahu ada seorang pemuda darba hayyatan, dia bunuh ular, fattarabat, ular tu mati, fa kharra mayyitan, laki tu pun mati. Fama yudra, tak tahu siapa yang mati. Okey, tak apa. Nabi berkata, tengok ni. Nabi kata inna bil madinati jinnan qad aslam. Sesungguhnya di Madinah tu ada jin-jin yang telah memeluk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, bila kamu tengok macam ular ni ada sesuatu di rumah kamu, fa adinuhu thalathata ayyam, beri izin untuk mereka keluar 3 hari. Maksud bagi syarat. Keluar dalam masa 3 hari. Dia kata fa in badalakum ba'da dhalik, sekira mereka ada lagi duduk dalam rumah kamu selepas tempoh 3 hari, Nabi kata bunuh. Fa innama huwa syaitan. Benda tu syaitan. Cuma kadang-kadang nak terima kataan syaitan ni bukan bulat-bulat nak kata jin. Syaitan ni kadang-kadang benda makhluk-makhluk yang berbahaya lah. Sebab syaitan ni benda bahaya ataupun benda jahat. Lepas tu Nabi kata bangun pagi, sedut air dalam hidung. Hembus keluar. Kenapa? Dalam hidung kamu tu ada setan-setan yang tidur. Dan ulama semasa mengatakan bukan setan tidur, kadang-kadang penyakit-penyakit lah. Hak boleh menyidur. Okey, jadi kesimpulan apa? Kesimpulannya, kalau kita tengok dalam rumah kita ada ular, kita tak semestinya kena menganggap dia ular, mungkin dia jin. Buka pintu, cakap dengan dia. Allahuakbar. Kalau saya ada ular dalam rumah dan kita tak confident ular ke jin, panggillah perhilitan ataupun Jepang, dia akan tangkap. Tapi kesimpulannya, hadis ini dia appear dalam bentuk ular lah, asar ni. Lepas tu, ini contoh riwayat ni. Kemudian seterusnya ni Amr bin Jabir. Ini sama juga. Amr bin Jabir disebut sebagai satu jin yang awal memeluk Islam. Sebuah athar menceritakan sekumpulan sahabat Nabi menemui seekor ular yang mati. Dan ada seorang daripada mereka kafan tanam ular tu. Setelah malam tiba, mereka didatangi 2 wanita yang bertanya. 2 wanita ni pun Allah Alam. Orang ke jin ni. Dia tanya, siapa antara kamu yang telah mengkebumikan Amr bin Jabir? Lepas tu sahabat kata, kami tak kenal siapa Amr bin Jabir ni. Lepas tu kedua wanita itu kata, kalau kamu nak pahala, dapat ada pahala. Sebab apa? Jin yang jahat telah bertempur dengan jin yang baik, yang beriman. Amr bin Jabir, hak mati ular tadi tu, adalah ular yang kamu temukan tadi telah terbunuh, mati syahid lah. Dia adalah salah seorang daripada kalangan jin yang mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi. Disebut dalam surah Al-Ahqaf. Dah tengok nota kaki dah? 80. Musnad Ahmad cerita ni. Tapi ini athar lah. Lagi Al-Abyad, mana kata qari Nabi hak memeluk Islam.
Ni tengok 81 nota kaki saya letak Ini semua ni Al-Isabah, Al-Isabah, Al-Isabah. Ni buku yang disusun oleh Imam Ibn Hajar. Dia ni dipanggil Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Lagi Malik bin Malik, dia kata jin diutus untuk berdakwah kepada jin di Najd. Lagi Wardan, penghulu jin yang ditemui Nabi dalam peristiwa malam jin. Malam Nabi pergi berdakwah kepada jin arah Gua Hira. Jadi kesimpulan, kalau boleh saya buat sini lah sebelum kita berhenti, dan nak habis masa kita ni. Kesimpulan, nama mereka sebagaimana disebutkan riwayat asar para sahabat dan tabi'in serta rekod ulama hadis adalah penamaan biasa yang tak perlu kita yakini secara mutlak. Sebab apa? Dia melibatkan benda baik, macam saya katakan tadi berulang kali, dia mesti bersandarkan kepada nas ataupun dalil. Jadi apa yang penting di sebalik cerita ni bukan perincian nama, tapi bukti keluasan risalah Islam yang menjangkau sempadan alam jin dan juga manusia. Jadi pengenalan kepada generasi awal Islam seperti mereka memperlihatkan keikhlasan mereka yang turut beriman kepada Islam dan memainkan peranan dalam penyebaran dakwah Islam kepada bangsa jin. Konklusinya, pengenalan kepada nama mereka juga menunjukkan kewujudan para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Cara tak langsung ia menjadi bukti penolakan. Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang kita gini, saya dulu masa muda saya suka lah bab jin. Kita semua suka bab jin, nak tahu misteri. Dan sumber-sumber kita kadang-kadang sumber-sumber mengarut tak apa-apa. Sehingga bila saya buat kajian, saya tulis buku ni, kita baca. Saya baca dekat 6 bulan lah. Baca buku-buku berkaitan dengan jin ni. Waktu kita kumpul buat buku ni. Kesimpulan tuan-tuan, lepas saya baca, saya kenal jin, mindset saya terhadap bangsa jin berubah. Macam mana? Kalau dulu-dulu bila sebut jin, kita tengok, oh hantu, oh keras, boleh buat gangguan, misteri. Tapi lepas saya baca, lama saya baca, saya buat kajian mengenai jin, mindset saya berubah. Mindset saya berubah macam mana? Ni mindset saya. Ini mindset saya. Oh, Islam adalah untuk thaqalain. Allah kata surah apa dalam surah Ar-Rahman. Allah kata sanafrughu lakum, kami akan ambil masa khusus untuk audit kamu ayyuhas thaqalan, wahai dua makhluk yang berat. Maksudnya kita ada tanggungjawab agama, dia pun ada tanggungjawab agama. Sebab tu ada seorang ulama Mesir, nama Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ni masa muda dia lah. Bila dia pergi merawat orang kena sihir, kena jin, dia tak sibuk nak tanya siapa kamu, sihir tu kamu letak kat mana. Dia tak sibuk hal tu. Sebaliknya dia berdakwah kepada jin tu. Dia kata, siapa nama kamu? Nama aku Maryam contoh. Agama kamu apa? Agama aku Masihi, Kristian. Okey. Aku Wahid Abdul Salam Bali. Aku Muslim. Mu pernah dengar tak pasal Islam? Dia pergi angle tu. Bukan pergi angle, oh, ini makhluk kata-kata keras, apa, sihir. Tak. Dia pergi angle dakwah. Jadi kadang-kadang, macam dulu sebelum saya dalami pasal jin, kita lalu tempat-tempat kita rasa macam keras, macam bahaya. Tapi lepas kita dalami benda ni, kita jadi mindset berubah. Kita kata, oh, makhluk Allah ada, dia ada, kita pun ada, dia ada tanggungjawab agama. Lepas tu macam kita ada hak nakal, ada hak baik. Dalam bangsa jin pun ada hak nakal, ada hak jahat. Baik. Jadi mindset kita berubah. Jadi kalau boleh lepas kita baca ni, kita tidak jadi khurafat. Kita akan melihat ini adalah satu keperluan untuk kita fahami. Di sebalik alam kita ada alam jin, dan alam jin tu dia ada taklif, tanggungjawab agama. Dan kita jangan takut ke dia sebab dia makhluk macam kita. Dan dalam kalangan manusia ada hak jahat, hak perlu kita hindari ancaman dia. Begitu dalam bangsa jin. Dan panduan agama dah Allah Ta'ala berikan kepada kita cukup kuat untuk jaga diri kita daripada gangguan mereka. Ini kesimpulan lah. Jadi untuk akhir sesi terakhir malam ini, saya suka untuk share. Ini antara buku ni dah. Ini kelebihan buku ni. Kalau tuan-tuan beli, dia ada 12 bab. Okey. 12 bab. Ini kesimpulan sebelum kita berakhir lah. Dan 12 bab ni saya letak peta minda. Ya. Okey, Ustaz baru-baru ni
Anak saya berusia 7 tahun ternampak satu makhluk berterakung bumbung di bumbung masjid tempat dia belajar. Memanah pada waktu malam. Menurut perawat, ia adalah jin Islam yang berkampung di situ sejak peristiwa itu. Saya berat untuk bawa anak saya berlatih. Adakah itu dinamakan sebagai gangguan? Dia apa? Macam mana? Kalau sihat, kalau kita ni sihat, kita tak nampak benda macam tu. Sebab kalau ikut sunnatullah, Quran sebut. Quran kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu, jin ni, setan jin. Kamu tak boleh tengok dia. Sihat tak nampak. Tiba-tiba anak kita nampak. Masuk gangguan itu. Jadi cara dia janganlah kita terlalu obses. Kita kata ya situ keras, apa tu meremah, apa tu kita pun pergi tarik benda pergi jumpa dengan bomoh lagilah mengaku. Cara sekarang ni kalau tanya nasihat saya, kita bina jati diri anak kita. Kita jangan bergantung pada orang. Kita ajar anak kita, okey adik, nak pergi memanah, nak pergi ke mana-mana, baca ayat kursi. Kita ajar anak kita supaya berdikari. Hak Tuhan Nabi ajar, baca ayat kursi. Baca 3 kul. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita baca benda macam ni untuk Allah Taala jaga kita. Cukup. Kemudian cuma kalau tanya saya lah, menurut perawat, jin Islam berkampung di situ. Ni question ni kan ni. Macam mana dia tahu itu jin Islam? Dia boleh berkomunikasi kan dengan benda tu? Allah Alam. Kata jin Islam boleh berkomunikasi. Lepas tu siap tahu berkampung di situ. Sebenarnya hak ni bagi saya kosmetik lah kan ni. Menurut perawat, dia adalah jin Islam yang berkampung di situ. Ni kosmetik. Ni cerita tu nak bagi apa dramatik sikit. Bagi saya hak lagi penting, tak payah duduk berdiri. Pergi je berlatih. Dan ini antara satu, saya bimbang dia jadi talbis iblis. Tipu daya iblis untuk menghalang kita daripada meningkat naik. Contoh orang Melayu dulu. Nak pergi mengaji. Takut. Apa? Dekat pokok tu ada orang nampak Pontianak. Tak pergi mengaji. Sebenarnya setan bukan nak usik kita. Setan tak nak bagi kita pergi mengaji. Mindset kita kena tukar sikit. Mindset kita kena tukar. Memanah, pergi memanah, belajar memanah. Ini sunnah Nabi. Pergi belajar. Terkena gangguan. Minta perlindungan dengan Allah. Kalau tuan-tuan baca buku ni, ada. Nanti saya share. Buku ni ada bab khusus hak saya buat. Senarai zikir-zikir hak Nabi ajar cara nak menghindari serangan jin atau syaitan. Waktu saya kata tuan-tuan, kita kena ubah mindset kita dalam interaksi kita dengan jin syaitan. Dia musuh. Syaitan yang musuh nak sesatkan kita. Tapi jangan terlalu obses sehingga kita jadi takut, tak nak bergerak, tak nak bergerak maju ke depan. So, situ keras, sini keras, tempat tu berhantu. Jadi tak nak bergerak kita ni. Sedangkan mereka memang ada. Kalau kita rasa kita seperti itu kena gangguan, minta dengan Allah. Baca doa-doa istiadah. Okey, ni antara keistimewaan buku ni lah. Kita ada apa? Ringkasan Pertaminda. Ni bab 1 ni. Info penting, sejarah awan jin. Ni bab 1. Ni poin-poin saya buat macam tu. Ini pula bab 2. Jin, manusia, malaikat. Ni 3 makhluk Allah yang utama. Ni. Ni jin. Kesimpulan dia kalau rasa malas nak baca full, ni tengok ni boleh nampak secara umum. 3 golongan bersayap, bentuk ular, mendiami tempat berpindah rendah. Ni bab ketiga, persamaan kita dengan jin. Ada nafsu, ada jantina, menikah, kahwin, semua sekali. Kemudian bab yang berikutnya, kelebihan jin berbanding manusia. Kita tak ada. Contoh tak dapat dilihat oleh mata manusia. Imam Syafi'i kata siapa dakwa boleh tengok jin. Dia pula sihat segar bugar. Orang tu perlu ditakzir, dihukum. Sebab dia telah menyangga Al-Quran. Al-Quran kata tak boleh tengok. Lepas tu bila kita bincang itu bab ni, dalam saya dah ulas panjang lebar, kita janganlah bendul sangat. Minta maaf saya guna bahasa kasar sikit. Mudah sangat nak percaya orang yang mendakwa, saya ada kelebihan, saya boleh tengok jin, saya boleh nampak. Dia dakwa, tak ada bukti pun dia boleh nampak. Tak ada bukti. Dia kata dia boleh nampak. Kita pun percaya. Sedangkan Al-Quran kata kita tak boleh tengok. Imam Syafi'i siap kata siapa hak dakwa boleh tengok jin ni, kena ta'zir. Sebab dia dah menyanggah Al-Quran. Al-Quran kata tak boleh tengok. Orang tu kata dia boleh tengok. Jadi kita nak pakai mana satu? Jadi sebab kita terlalu mudah percaya. Okey, kelebihan dia lagi contoh berjalan dalam pembuluh darah. Ni banyak lagi lah kita dah bincang gitu.
Batas dia, dia tak mampu tahu benda gaib. Jadi orang pergi minta nombor ekor dengan jin, bodoh lah. Bodoh. Sebab apa? Jin pun tak tahu apa akan datang. Minggu depan nombor mana akan angkat, akan naik. Okey? Tidak mampu mengatasi zikir pada Allah. Tengok ni. Hebat tara mana pun dia kalau kita buat zikir pada Allah tak mampu nak tu. Tak dapat menandingi Al-Quran. Okey? Tidak mampu menyamar rupa Nabi. Ini penting. Tidak mampu menguasai hamba Allah yang ikhlas dengan salih. Rasul, ni kita bincang tadi. Ni satu bab. Adakah jin boleh ditangkap oleh manusia? Boleh ke tak jin ditangkap? Berdasarkan nas, tak boleh. Tak boleh. Ada nas. Tuan-tuan boleh baca bab ni. Kita hurai panjang lebar. Sifat syaitan. Ni, sifat-sifat dia ni. Pemarah, sombong, takabur, bla 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 semua ni. Semua. Hak tak elok lah ke ni. Jadi kalau siapa jenis perangai tu, pemarah tak bertempat, takabur, suka membazir, suka beli tipu orang, gelojoh ini, orang dah dikuasai oleh setan. Dah dikuasai oleh setan. Okey, kemudian perang yang berat sebelah. Ni tajuk buku perang gerila sebab kita tak nampak dia. Okey. Senjata. Ini penting. Ini bagi saya buku ni, inilah apa kita kata antara jis perkara yang paling penting, intisari utama buku ni. Jadi kalau tuan-tuan beli buku ni, bab ni kalau boleh baca. Dan zikir-zikir dalam ni saya ambil zikir yang maksud daripada Nabi. Kita amalkan. Dan hak ni bukan sejenis ilmu kata doa ajaib, baca semua benda dah. Kalau kita perhati ini hak dia ajar dari agama. Maksud kita kena tambah ilmu sebab setan payah nak tipu orang berilmu. Kita kena istighfar, taubat. Okey. Ni antara sentiasa menyanggah menentang syaitan. Dia makan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Dia tak tidur siang, kita tidur siang. Menutup segala pintu, sentiasa mengingati Allah. Ini yang penting ni, memohon perlindungan dengan Allah, isti'adah. Ni doa banyak Nabi ajar. Waspada, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, sentiasa berjemaah bersama jemaah muslimin. Banyak, nanti boleh baca. Apa tu ni, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, saya dah jawab, ini karut ni, tak betul. Sebab ada nas-nas yang menyanggah benda ni. Kemudian nama jin, ni kita bincang dah. Ni dakwaan. Ni kita bincang ni. Ni bab terakhir. Okey. Akhir sekali motor manusia dengan syaitan. Sediakan senjata untuk menghadapi syaitan 24 jam sehari. 365 sehari setahun seumur hidup. Ilmu, amal, bla bla bla. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kira khatam dah buku ni. Sekarang tak tahulah bergantung kepada pihak Akademi Tadabbur lah, itu saya sebut. Antara buku saya hak berikutnya yang menariklah untuk kita bincang pasal mimpi. Hanya orang kita orang Melayu ni benda dia suka boleh tahu. Jin, setan, hak tu dia suka. Tapi malangnya tak ada bimbingan daripada sumber wahyu. Jadi buku ni adalah satu usaha lah, kita kata sumbangan saya nak beri kepada ummah. Nak bincang pasal jin, setan, Quran Sunnah. Kemudian antara benda orang kita suka juga wali. Cerita pasal wali, Masya Allah. Sehingga kadang-kadang kita terpesona daripada memahami konsep wali itu. Kita duduk sibuk dengan benda keramat. Sedangkan orang wali Allah, soleh sungguh. Kalau muncul benda keramat, benda pelik, dia berdoa kepada Allah minta benda ni dihilangkan. Waktu lagi orang kita suka pasal mimpi. Dan saya pun ada tulis buku, Telaga Biru juga yang terbitkan buku tu, saya share. Tapi bergantung kepada apa ni. Ya. Buku mimpi ni dia Faisal mimpi. Faisal mimpi. Ini buku. Kita minta lagi begini. Dan buku ni murah, harga RM14 sebab dia bukunya agak nipis. Bukunya agak nipis. Dia dalam berapa? 100 muka surat lebih. 136 muka surat sahaja. Ada stok banyak lagi dekat Telaga Biru ni, buku ni.
Kita sering jadi modern buku ni. Faiz Sulit Mimpi, Kupasan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini antara apa? Topik-topik. Dia tak banyak, 10 bab. Kecil. Ya. Tajuk dia contoh mimpi dan manusia. Bab 1, 3 jenis mimpi. Adab tidur. Ini interesting, adab tidur. Waktu tidur dan melatonin, kisah mimpi pada Al-Quran, kisah mimpi pada hadis. Bab ke-7, kontroversi mimpi bertemu Rasulullah. Ini bab ni interesting untuk kita bincang. Yang ke-8, mimpi orang bukan Islam. Mimpi tergantung pada kaki burung. Ini ada hadis Nabi sebut. Lepas tu bab ke-10, adakah Imam Ibn Sirin mengarang kitab tafsir mimpi. Rupanya, orang duk beli, orang duk jual tu. Oh, ini buku apa? Ensiklopedia Mimpi. Contoh. Ensiklopedia Mimpi, tafsir mimpi Ibn Sirin. Nah, ada orang tu ada buku tu. Tafsir mimpi. Macam contoh buku ni. Sorry. Ada orang buat buku. Beli buku, jual buku. Tafsir mimpi menurut Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Ibn Sirin. Rupanya Ibn Sirin tak pernah tulis buku ni. Saya masa muda tu pergi umrah. Saya beli buku. Buku kononnya buku tafsir mimpi yang disusun mengikut abjad Arab. Macam kamus. Alif, Bata. Yang konon disusun oleh Muhammad Ibn Sirin. Kita duk percayalah benda ni. Sehinggalah makin banyak kita mengaji, rupanya Imam Muhammad Ibn Sirin tak pernah tulis buku. Buku kata mimpi tu, Muntakhabul Kalam, nama dia, saya beli, ingat lagi tajuk. Saya beli, tak ada kerja masa tu. Mimpi bang besok mesti belik. Ya. Muntakhabul Kalam fi tafsir al-ahlam ta'al, fi tafsir Muntakhabul Kalam fi tafsir al-ahlam. Buku ni. Belilah kita dulu. Ada dah. Punyalah tak ada kerja masa-masa jahil dulu. Beli buku ni. Muntakhbul Kalam. Siapa dia kata Muhammad Ibn Sirin. Tapi bila kita kaji secara mendalam, rupanya Imam Muhammad Ibn Sirin, ulama yang tabi'in yang sangat warak. Dia ni macam karamah dia handal mentafsir mimpi. Tapi dia memang tak pernah tulis buku pasal mimpi. Sebaliknya orang tulis, orang pun tonggang nama dia. Itu antara benda-benda boleh kita bincang. Jadi saya setakat tu dulu untuk topik kita. Akhir sebelum kita berhenti, ada soalan tak? Pokok saya boleh jawab. Dan kalau boleh tak maulah soalan yang dah berulang sebenarnya. Tapi boleh juga nak tanya soalan tu. Tak ada masalah. Okey, terus sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya, Arif. Tak apa, saya tak tahulah soalan saya ni dah ditanya belum. Cuma saya nak tanya Okay. sebab ada seorang ustaz ni, dia pernah ajar, dia kata kalau contoh kena gangguan sihir ke apa, katakanlah yang hantar sihir tu orang apa daripada kuil ke, kita kena minta tolong Sami tu yang keluarkan. Boleh ke tak? Tak Sebab boleh. jin tu dia punya, dia hantar. So yang boleh settle kan Sami tu. So kena minta dengan Sami tu. Itu dah apa? Kalau tanya saya kata tak betul. Sebab kita kena minta dengan Allah. Allah kata mudah gini, ayat mudahnya ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, musnah kebatilan. Apa kerja kita pergi minta bantuan dengan kita kata Sami tu. Jadi seolah kita menentang syirik dengan syirik. Saya kurang setuju. Seolah kita tak yakin dengan apa ada dalam agama kita. Doa-doa diajar oleh Nabi dan sebagainya. Kecuali ustaz tu dia boleh sandarkan dengan nas lah. Kenapa? Ada ke Nabi buat lagu tu? Kalau tanya saya kata cukup dah dengan ayat kursi 3 kun. Cuma kita kena belajar lah teknik dia macam mana semua sekali. Tapi nak minta dengan pengamal syirik sihir itu sendiri, macam tak berapa nak kena lah. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz. Okay.
Okey, lagi yang lain? Lagi 2 minggu benda ni jalan ke tidak, buku ni saya bergantung pada Akademi Tadabbur lah. Kalau mereka dah ada plan lain, tak apalah, saya tak kisah. Jadi tuan-tuan kalau nak menyumbang untuk program-program Akademi Tadabbur boleh lah. Menyumbang berdasarkan apa? Nama akaun diberi gitu. Okey, admin kalau tak ada soalan, last saya bagi satu soalan lagi sebelum berhenti. Okey, tak ada lah tu. Okey, saya kira cukuplah untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buat daripada kelemahan diri saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita malam ni dapat beri manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ustaz.